Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 yang membincangkan tentang anime series detektif Conan di Malaysia. Baiklah, dalam video kita pada hari ini saya ingin membincangkan tentang kisah hidup Vermouth dalam The Black Organization. Yang mana dalam video-video sebelum ni saya telah membincangkan siapakah watak sebenar Vermouth. Kemudian saya telah membincangkan bahawa Vermouth merupakan anak buah kepada Kaito Kid ataupun lebih tepat adalah anak buah kepada Kurobatoichi, iaitu The First Kaito Kid. Dalam video kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah hidup Vermouth dalam The Black Organization. Maknanya apakah peranan Vermouth dalam The Black Organization dan macam manakah Vermouth dalam The Black Organization. Tanpa melengahkan masa lagi, Vermouth merupakan antara ahli tertinggi dalam ahli The Black Organization. Yang mana Vermouth ni boleh dikatakan antara 4 orang tertinggi lah selepas daripada Anokata ataupun The Boss sendiri. Kemudian ada Ram di bawah Anokata, kemudian kita ada Jin dan kemudian kita ada Vermouth. Namun walau bagaimana sekalipun, walaupun kita dapat melihat yang Vermouth ni bukan yang kedua selepas daripada The Boss, tapi kita tahu bahawa Vermouth adalah sentiasa nombor 1 di hati The Boss kerana Vermouth adalah The Boss favourite. Cia. Ada kucing pula guys. Sekejap, ada kucing. Watak Vermouth dalam The Black Organization merupakan satu watak yang reliable ataupun watak yang boleh diharap. Yang mana kalau kita tengok dalam episod mula-mula kemunculan Vermouth pun, iaitu dalam episod... Sorry guys, ada kucing lalu sikit tadi, jatuh. Tak apa, kita set balik kamera phone untuk kita rekod. Demi korang guys, saya sanggup buat balik. Yang penting, phone tak rosak. Okey, baiklah kita teruskan balik perbincangan kita. Vermouth kita dapat lihat merupakan satu watak yang reliable ataupun watak yang boleh diharapkan, yang mana kita dapat lihat dalam episod yang ke-178 dalam anime series Detektif Conan. Pada mula-mula kemunculan Vermouth sebagai Chris Vinyard ataupun pada kali pertama Vermouth dikenalkan sebagai Chris Vinyard, Jin telah pun mengatakan kepada Vermouth, "I am sorry Vermouth to call you for help the old geezer," yang mana merujuk kepada Pisco. Yang mana Jin telah pun memanggil Vermouth untuk membantu Pisco menyelesaikan misi dia untuk membunuh orang dekat Becca Hotel tersebut. Daripada sini kita dapat melihat bahawa Vermouth merupakan satu watak yang boleh diharap oleh The Black Organization untuk menyelesaikan sesuatu tugasan sehingga Vermouth dihantar untuk membantu Pisco dalam misi tersebut. Dalam episod yang lain pula kita dapat lihat dalam episod yang ke-425, Vermouth telah hadir dalam Porsche 365A milik Jin, yang mana pada ketika kemunculan Vermouth tu Chianti marah sangat dekat Vermouth dalam episod yang ke-425 ni. Kemudian bertanya kepada Jin kenapa Vermouth ada kat situ. Kemudian Jin telah memberitahu yang Vermouth telah hadir dengan arahan daripada The Boss ataupun Anokata sendiri, yang mana Vermouth telah pun memberitahu kepada Chianti untuk menyelesaikan kerja dengan sebaik mungkin so that I don't have to clean up anything. Maknanya Vermouth tidak perlu untuk menyelesaikan apa-apa lagi selepas apa yang telah pun ditugaskan terhadap Chianti dan Kon. Yang mana kewujudan Vermouth di situ kita dapat lihat adalah sebagai orang kata in case kalaulah Chianti dan Kon tak berjaya, Vermouth lah yang akan membantu untuk menyelesaikan misi tersebut. Apabila misi mereka pada mulanya untuk membunuh Domon San telah pun gagal, kemudian dalam misi yang seterusnya Vermouth telah pun mengambil tempat untuk berlakon sebagai satu watak yang mana merupakan pesaing kepada Domon San dalam pilihan raya akan datang dalam episod yang ke-425 ini untuk memancing Domon San keluar daripada kenderaan dia agar Domon San dapat ditembak oleh Kir daripada arah belakang. Kalau korang nak tahu lebih, korang boleh tengok dalam episod yang ke-425. So, sini juga menunjukkan kepada kita bahawa Vermouth merupakan satu watak yang boleh diharapkan ataupun a reliable person lah. Dan dalam manga, dalam chapter yang terbaru iaitu dalam chapter yang ke-1063, Vermouth sekali lagi dapat dilihat merupakan salah seorang yang boleh diharapkan apabila Vermouth lah yang telah membawa Kir untuk mengejar kereta milik Andrew Camel, yang mana akhirnya Andrew Camel telah pun ditembak oleh Kir sendiri. Yang mana kita tahu sebenarnya Kir itu tembak dekat bahagian yang tidak membahaya lah kan, sebab kita tahu Kir ni merupakan seorang ejen undercover. Jadi daripada apa yang telah kita lihat dalam beberapa scene-scene tadi, kita dapat mengatakan bahawa Vermouth ni merupakan seorang yang reliable ataupun seorang yang boleh diharap oleh organisasi hitam. Seterusnya, Vermouth merupakan satu ahli organisasi hitam yang penuh dengan rahsia, seperti mana Vermouth terkenal dengan tagline-nya, "A secret makes a woman woman." Kita dapat lihat dalam episod yang ke-230 dalam kemunculan Vermouth dekat sebuah bar yang mana Jin dengan Vodka tengah minum bersama-sama. Apabila Vodka telah bertanyakan kepada Vermouth yang apakah maksud that one yang telah pun dikatakan oleh Vermouth, Jin telah mengatakan kepada Vodka bahawa benda yang ditanyakan adalah satu yang useless kerana she is prone to keep a secret. Maknanya
Jin mengatakan bahawa Vermouth ni merupakan satu watak yang suka menyimpan rahsia. Jadi bertanyakan benda tu dekat dia tu merupakan satu benda yang sia-sia lah, sebab Vermouth tak akan memberitahu apa rahsia yang dia nak buat tu kan. Kemudian Vermouth telah memberitahu kepada Jin dan Vodka bahawa a secret makes a woman woman. Dalam satu episod yang lain pula, yang mana merupakan episod di mana The Black Organisation punya member cuba untuk membunuh The Scar Akai, kita dapat melihat satu scene yang mana Jin telah memberitahu kepada Kir bahawa Bourbon merupakan satu member daripada The Black Organisation yang penuh rahsia seperti mana Vermouth. Kita juga dapat lihat dalam episod yang ke-783 di mana satu rahsia besar Vermouth telah pun disimpan di antara Bourbon dan Vermouth sahaja, yang mana Bourbon telah memberitahu kepada Vermouth bahawa dia mengetahui rahsia tentang Vermouth yang mana segelintir orang sahaja yang tahu, dan rahsia itu akan ada dalam bahaya kalau Bourbon mati. Jadi Bourbon telah memberikan kita satu ayat yang tergantung yang menjadi rahsia paling besar sekali tentang Vermouth dalam anime series ni. Saya rasa adalah Bourbon telah mengatakan bahawa yang dia yakin dan percaya bahawa The Black Organisation punya member akan merasa terkejut apabila mengetahui bahawa Vermouth adalah bos punya. Kemudian ayat itu tergantung. Yang mana kita dapat lihat dalam translate itu mengatakan bahawa Vermouth is the boss. Ada apostrofi kat atas tu kan, yang membawa maksud Vermouth ni adalah bos punya. Kemudian ayat itu tergantung apabila Vermouth telah mengacukan pistol ke arah kepala Bourbon dengan mengatakan bahawa kalau kau sambung lagi ayat tu, bersepai kepala kau aku tembak. Kemudian Bourbon telah memberitahu kepada Vermouth, kalau Vermouth tembak kepada dia, it will be hard to clean up. Susah nak bersihkan benda ni kan. Tapi Vermouth kata dia tak kisah sebab tu bukan kereta dia pun. Kemudian Bourbon sambung lagi. Bourbon kata bukannya susah nak bersihkan otak dia yang bersepai kat atas kereta tu, tapi susah untuk menyimpan rahsia Vermouth sebab kalau Bourbon mati, rahsia besar Vermouth ni akan terbongkar kepada member-member organisation. Apakah sambungan pada ayat Bourbon yang mengatakan bahawa Vermouth adalah bos punya ni merupakan satu rahsia yang besar lah saya rasa sampai ke hari ni lagi. Yang mana kalau nak sambung kan, macam-macam boleh sambung. Adakah bos punya anak, ataupun bos punya girlfriend, ataupun bos punya isteri kan. Tapi pasal benda ni saya ada teori saya yang akan saya kemukakan dalam video yang akan datang nanti. Yang mana teori saya ni mungkin korang dengar korang akan rasa macam pelik lah tu gini, ataupun korang mungkin akan gelak sikit kan. Tapi insyaAllah nanti saya akan kongsi jugalah pasal teori ni. Jadi daripada beberapa scene yang tadi kita bincangkan, kita dapat melihat bahawa Vermouth dan The Black Organisation ni merupakan satu ahli yang penuh dengan rahsia. Seterusnya, kehidupan Vermouth dalam The Black Organisation ni adalah Vermouth merupakan watak kegemaran kepada Anokata ataupun The Boss sendiri, sehingga Vermouth ini mendapat julukan nama The Boss Favorite. Yang mana kita dapat lihat dalam episod yang ke-425, Chianti sendiri telah memberitahu kepada Kon bahawa sekiranya Vermouth ni bukannya The Boss Favorite, dia sendiri yang telah membunuh Vermouth. Dia tak puas hati sebab Vermouth ni adalah punca kematian kepada Calvados. Dan kita dapat lihat bahawa Vermouth ni merupakan The Boss Favorite sehingga Vermouth mampu melakukan sesuatu di luar kawalan bos. Contohnya dalam episod yang ke-345 apabila Vermouth cuba untuk membunuh Sherry ataupun Ai Haibara, Vermouth telah pun membuat tindakan tersebut secara sendiri tanpa meminta apa-apa izin daripada The Boss. Sebab setelah Vermouth gagal untuk membunuh Ai Haibara dan membawa lari Conan Edogawa bersama-sama dengan Vermouth sebagai tebusan, Vermouth telah mendapat satu mesej daripada The Boss ataupun Anokata yang mengatakan kepada Vermouth bahawa I have give you too much freedom. Come back to me now, Vermouth. Ayat dia lebih kurang macam tu lah kan, yang mana maksud dia membawa maksud saya telah memberikan kepada kamu terlalu banyak kebebasan. Sila kembali kepada saya sekarang, Vermouth. Dan mesej tersebut adalah mesej yang dihantar kepada Vermouth oleh The Boss sendiri. So kita dapat lihatlah bahawa betapa dia ni merupakan The Boss favorite sehingga dia boleh melakukan benda yang di luar daripada apa yang bos suruh. Sampai akhirnya bos nampak macam dia ni dah terlalu banyak kebebasan sampai bos sendiri yang menghantar mesej dekat Vermouth. Dan Vermouth ni juga kita dapat lihat merupakan ahli The Black Organisation yang mahir dalam mengumpul maklumat disebabkan oleh kemahiran Vermouth sendiri sebagai seorang yang hebat dalam ilmu penyamaran. Yang mana pasal penyamaran ni saya dah bincang dalam video yang lepas. Kalau korang nak tengok, korang boleh tekan kat atas ni kan. Jadi disebabkan oleh kemahiran dia dalam ilmu penyamaran ni, Vermouth merupakan seorang ahli The Black Organisation yang mampu untuk mengumpul maklumat dengan sangat-sangat hebat. Yang mana kita dapat lihat bahawa Vermouth dengan kemahiran penyamarannya, dia telah berjaya untuk mengelakkan diri dia daripada ditangkap
ditangkap oleh Jody Sensei, yang mana dia telah berjaya mengumpul maklumat tentang ahli-ahli FBI dan telah berjaya mendapat tahu bahawa Jody Sensei telah pun merancang untuk menangkap Vermov dekat pelabuhan tersebut bersama dengan kawan-kawan dia. Yang mana dalam episod yang ke-345 ni, Vermov telah memberitahu kepada Jody Sensei yang dia telah pun datang ke pelabuhan tersebut dengan menyamar sebagai Jody Sensei dan mengatakan kepada ahli FBI yang lain bahawa this is it for tonight, come back tomorrow. Dan akhirnya ahli-ahli FBI yang ada kat situ telah pun balik lah kan, lepas dengar Vermov yang menyamar sebagai Jody Sensei cakap macam tu. Seterusnya, antara part yang lain juga kita dapat lihat bahawa dia berjaya mendapatkan maklumat tentang kematian Kusuda Rikumichi daripada Andrew Camel apabila dia sendiri telah menyamar sebagai Jody Sensei yang telah pun menarik Andrew Camel daripada Babon dalam satu episod yang ke-780 ke 781 macam tu lah kan. Dan kemahiran Vermov dalam ilmu penyamaran ni juga telah menyebabkan Ram, the second man in command dalam The Black Organization, telah pun memberikan arahan kepada Vermov untuk menyiasat tentang Yusaku Kudo yang dianggap sebagai ancaman kepada The Black Organization. Yang mana kita dapat lihat dalam chapter yang ke-1059, Vermov sendiri telah pun menyamar sebagai Yusaku Kudo untuk mencari beberapa maklumat yang diperlukan lah. Sehingga Vermov telah pun lewat untuk berjumpa dengan Jin dan ahli-ahli yang lain dekat tempat mereka lah kan. Kemudian apabila Jin tanyakan dekat Vermov kenapa dia lewat, dia mengatakan bahawa dia ada menyelesaikan benda-benda yang dia perlu lakukan dahulu, barulah dia datang ke tempat yang telah dijanjikan tersebut. Vermov juga merupakan member kepada The Black Organization yang mempercayai bahawa Akai Shuichi merupakan the silver bullet of The Black Organization, yang mana hal ini dikatakan oleh Vermov merupakan satu perkara yang telah pun diberitahu oleh The Boss ataupun Anokata sendiri. Jadi Vermov telah memberitahu kepada Jin bahawa Akai Shuichi merupakan satu watak yang sepatutnya diguruni oleh member The Black Organization. Tidak seperti ahli-ahli The Black Organization yang lain yang menganggap bahawa Akai Shuichi sahaja the silver bullet of The Black Organization. Vermov mempunyai seorang lagi calon silver bulletnya sendiri, iaitu Detektif Conan ataupun Shinichi Kudo. Yes, Vermov merupakan satu-satunya ahli The Black Organization yang mengetahui rahsia bahawa Conan Edogawa adalah Shinichi Kudo dan Ai Haibara adalah Shiho Miyano. Dan apa yang menarik juga tentang Vermov ni adalah Vermov menganggap Conan Edogawa dan Ran Mauri sebagai dia punya treasure, yang mana sehingga Vermov sendiri memanggil Conan Edogawa dengan gelaran sebagai Cool Guy dan memanggil Ran Mauri dengan gelaran sebagai Angel. So kalau korang nak tahu cerita tentang gelaran sebagai Cool Guy dan Angel ni, nanti kita akan bincangkan dalam video yang akan datang insya-Allah. Jadi inilah serba sedikit cerita dan penerangan tentang kisah hidup Vermov sebagai seorang ahli The Black Organization. Maka saya minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian saya. Dan kalau ada maklumat-maklumat yang lebih menarik lagi tentang Vermov ni, korang boleh je share dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Saya ucapkan saya sedang menuju kepada 5k subscriber. Jadi kepada korang-korang yang belum subscribe, yang pertama kali sampai kat YouTube channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah. Pada yang dah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Jangan malu dan jangan segan guys untuk tekan butang share di bawah untuk kongsi video ni kepada kawan-kawan korang yang berminat tentang Detektif Conan secara umumnya ataupun berminat dengan Vermov sendiri secara khasnya. Jadi terima kasih guys. InsyaAllah see you in next video.